Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 26 Ramadan kepada semua yang beragama Islam dan sedang mendirikan ibadah puasa. Okey, hari ini merupakan sharing ilmu solehah yang ke-209 bertajuk tips mudah untuk kita qiyamul lail. Boleh tolong share dan boleh tolong kongsikan laju-laju. Soalnya punya link FB Live pada hari ini supaya lebih ramai akan dapat manfaat daripada perkongsian ilmu hari ini, insya-Allah. Okey, boleh tolong share, boleh tolong share dengan gembiranya. Insya-Allah kita sama-sama berkongsi manfaat ilmu. Okey, kita mulakan sharing serta majlis ilmu kita pada hari ini dengan selawat dan juga doa, insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya mujib. Okey. Tajuk solehah hari ini adalah tips mudah untuk kita qiyamul lail. Okey, kebetulan malam ni adalah malam yang ke-27 Ramadan, merupakan malam ganjil. Apa kata kita semua sama-sama submit niat kita nak berjaga untuk qiyamul lail malam ni. Okey, apa itu maksud qiyamul lail? Qiyamul lail di sini bermaksud qiyam. Qiyam adalah bangun, lail adalah malam. Bangun malam. So, apa yang kita nak buat bila kita bangun malam tu? Okey, qiyamul lail ni adalah lebih spesifik. Bila kita bangun malam, kita beribadah kepada Allah, kita ber-me time dengan Allah, kita lakukan segala perintah Allah, segala apa yang boleh kita buat. Contohnya, buat solat sunat taubat, solat sunat hajat, solat sunat tasbih dan solat sunat witir dan sebagainya. Banyak lagi bentuk solat sunat. So, kita boleh ambil sedikit masa. Contohlah, waktu qiyamul lail ni kita nak bangun. Kita nak bangun pukul 4 ataupun 5 pagi. So, kita dah set dah. Dalam fikiran kita malam-malam kita dah submit niat kita. Ya Allah, kejutkan aku jam 4 supaya aku dapat berqiyamul lail dan ber-me time denganmu, ya Allah. Aku rindu sangat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. So, malam-malam kita dah submit niat, kita dah refresh kita punya niat, kita nekat sungguh-sungguh keazaman yang sangat tinggi nak bangun untuk berqiyamul lail. So, sama-sama kita jaga niat, sama-sama kita berdoa kepada Allah agar Allah pilih kita antara yang bertuah untuk bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Sebabnya malam Lailatul Qadar ni adalah antara rahsia Allah yang manusia tak tahu. Just ada tanda-tanda di mana berlakunya malam Lailatul Qadar tu adalah pada malam ganjil 21 hingga 29 Ramadan. Antara salah satu tarikh tu adalah merupakan hari serta malam Lailatul Qadar. So, tajuk hari ni, apa kaitannya dengan qiyamul lail dan malam Lailatul Qadar? Kebetulan tajuk hari ni solehah kupas pada bulan Ramadan. Kebetulan malam ni adalah malam 27 Ramadan, malam ganjil. Dan ramai pendapat ulama mengatakan pada malam 27 Ramadan adalah sangat kuat dia punya hadis mengatakan tanda-tanda berlakunya malam Lailatul Qadar. So, apakah tips mudah untuk kita bangun qiyamul lail ni? Yang pertama, kita hendaklah tidur sedikit pada waktu siang. Jangan siang ni kita pulun tidur kau-kau dari bangun subuh. Dari kita bangun subuh sampailah tengah hari, matahari dah tegak atas kepala, barulah kita nak bangun. So, kurangkan tidur pada waktu siang. Contoh, waktu siang kita ambil satu masa dalam 10 hingga 15 minit waktu qailullah, iaitu waktu sebelum zuhur, sebelum azan zuhur. Kita ambil masa dalam 15 minit sebelum zuhur. Time tu lah kita tidur.
tidur sedikit pada waktu siang. Ni adalah yang terbaik. Sebab bila kalau kita tidur berjam-jam pada waktu siang, macam mana kita nak tidur awal pada malam hari? So, susahlah kita nak bangun untuk qiyamul lail sebab malam kita dah jadi burung hantu. Okey, yang kedua, tips mudah untuk kita bangun qiyamul lail adalah tidur awal pada waktu malam. Bila kita dah tidur awal, malam kita tidur awal, siang kita kurangkan waktu tidur. So, malam tu kita akan rasa mengantuk. Kita akan rasa nak tidur awal. Bila kita tidur awal, barulah kita mudah nak bangun qiyamul lail. Contohlah kalau kita tidur lewat, pukul 12 baru nak tidur, pukul 1 baru nak tidur. Melainkan kalau anda telah terbiasa, setengah orang memang dia jenis tidur lewat dan dia boleh terjaga pukul 4-5 pagi. Itu tak ada masalah. Tapi jenis orang yang baru nak berjinak-jinak, baru nak membiasakan diri untuk beribadah kepada Allah pada malam hari, adalah sedikit kesukaran kalau dia tak jaga masa tidur dia pada waktu siang dan juga pada masa tidur dia waktu malam. Dia kena tidur awal. Biasakan tidur awal. Kalau kita tidur awal, insya-Allah mudah untuk kita bangun untuk qiyamul lail sepertiga malam. Sepertiga malam di sini macam mana kita nak tentukan dan nak kira waktu sepertiga malam? Kita di Malaysia, kita ada 12 jam. 12 jam kita bahagi dengan 3. So, 12 bahagi 3 kita dapat angka 4. So, jam 4 adalah waktu afdal untuk kita berqiyamul lail. Seperti mana ada dalam hadis Nabi, kita waktu yang terbaik ni adalah waktu sepertiga malam. Sepertiga malam di sini mengikut kira-kira adalah anggaran antara jam 4 pagi. So, sebab tu kalau kalian pernah terfikir kenapa wujudnya kelab 4 pagi, tak ada wujud kelab 5 pagi, tak ada. Sebabnya inilah antara ibrah dan hikmahnya bila terdapat hadis yang mengatakan satu sepertiga malam ni adalah yang tepat adalah jam 4 pagi. Ini adalah waktu antara anggaran lah. Tapi kalau sesiapa bangun pukul 5 pagi pun tak ada masalah. Masih boleh bertahajud, masih boleh melakukan aktiviti qiyamul lail, tak ada masalah. Okey, yang ketiga, tips mudah untuk kita bangun qiyamul lail adalah kita jaga pemakanan kita. Maksud jaga pemakanan di sini adalah kita makan bila kita betul-betul lapar dan kita berhenti sebelum kita kekenyangan. Maknanya kita makan bila perut kita lapar. Contoh kita sekarang di fasa bulan Ramadan sedang melakukan ibadah puasa. So, dekat sini, siang kita dah menahan lapar dan dahaga. So, siang perut kita kosong dan bila waktu iftar, waktu berbuka puasa, kita makan yang kuantiti yang sekadar ala untuk melapik perut kita sahaja. Jangan makan terlampau kenyang hingga kita dah tak larat nak bangun untuk buat solat tarawih pun dah tak larat. So, kita jaga pemakanan kita, jangan makan terlampau kenyang. Kalau kita makan terlampau kenyang, kita akan macam kepenatan, kelelahan, nak solat pun rasa malas. So, jaga pemakanan kita, banyak makan makanan sunnah, kurma, minum air susu ataupun susu kambing ke atau sebagainya, apa-apa sahaja yang berkhasiat dan makanan sunnah kita amalkan dalam pemakanan kita. Jangan makan secara berlebihan hingga lupa diri. Ada orang time bulan puasa memang dia kurang makan dan dia lebihkan minum. Kalau ini tak ada masalah. Just dekat sini kalau kita makan terlampau berlebihan akan menyebabkan kita rasa mengantuk, rasa susah nak bangun malam, rasa malas nak bangun malam sebab perut kita kekenyangan dan makanan dalam perut pun tak dapat hadam dengan sangat baik. So, jaga pemakanan kita untuk kita mudah bangun qiyamul lail. Sebab tu hikmahnya Allah suruh kita makan makanan yang seimbang. Makan makanan sunnah. Makan ikut jadual. Berhenti bila kita kenyang. Itu hikmahnya. Supaya kita mudah bangun untuk beribadah. Mudah untuk kita rajin. Rajin serta tak berat. Tak rasa berat untuk melakukan ibadah pada masa qiyamul lail. So, inilah dia. Jaga pemakanan kita. Jangan makan yang terlampau kenyang hingga menyebabkan rasa malas timbul dalam diri kita. Okey, yang keempat, tips untuk kita mudah bangun qiyamul lail adalah buat amalan sebelum tidur. Buat amalan sebelum tidur tu macam biasalah.
Amalan sunnah sebelum tidur, baca 3 kul, baca surah Al-Mulk, baca zikir Fatimah, selawat dan sebagainya. Apa-apa saja yang anda selalu lakukan sebelum tidur, amalkan supaya bila kita bangun ni, kita sentiasa dalam jagaan Allah. Bila kita tidur, kita amalkan amalan sebelum tidur sunnatullah. InsyaAllah kita bangun dengan sangat mudah. Allah kejutkan kita. Para malaikat pun sentiasa merahmati kita. Kita tidur dalam keadaan iman, InsyaAllah. Okey, tu yang keempat. Bangun serta buat amalan sebelum tidur untuk kita mudah qiyamul lail. Okey, tu yang keempat. Yang kelima, tips untuk kita mudah qiyamul lail adalah pasang niat dan keazaman yang tinggi. Macam Soleh bagi tahu, kadang-kadang orang nak bangun tahajud ni, dia dah pasang dah alarm. Dah pasang alarm sekuat satu rumah boleh dengar, tapi masih tak boleh nak bangun pagi. Kenapa? Ada sesetengah ulama mengatakan tanda kita semakin jauh daripada Allah. Allah tak nak kejut kita untuk bangun tahajud. So, niatkan dalam hati keazaman yang sangat tinggi. Kita sungguh-sungguh nak bangun qiyamul lail ni. Ya Allah, kejutkanlah aku, Ya Allah. Aku sungguh-sungguh rindu kepada Engkau, Ya Allah. Aku rindu nak mengadu, nak bercerita kepadamu, Ya Allah. Segala masalah yang melanda dekat diriku sekarang ni, aku terlampau rasa berat sangat masalah yang melanda ni. Nak sangat waktu me time ni, nak bangun qiyamul lail. So, kita pasang niat siap-siap dan keazaman yang tinggi supaya Allah pilih kita untuk bersama-sama menjayakan qiyamul lail tersebut. Okey, ni yang kelima, niat dan keazaman yang tinggi. Yang keenam, tips mudah untuk kita bangun qiyamul lail adalah kita kena ubah posisi tidur kita. Contohlah sebelum ni kalau kita tidur menelentang, tidur terlangkup. Apa kata malam ni kita ubah posisi tidur kita. Tidurlah seperti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah dia tidur mengiring menghadap posisi kanan. Ni adalah sunnatullah. So, kalau siapa-siapa yang sebelum ni selesa tidur kiri ke, ubah. InsyaAllah kalau kita ubah tidur posisi mengiring belah kanan, InsyaAllah ini salah satu cara untuk kita mudah bangun qiyamul lail, nak buat solat tahajud, nak buat solat taubat, nak buat solat hajat. Ini adalah antara tips yang berkesan, InsyaAllah. Okey, yang ketujuh, tips mudah untuk kita qiyamul lail yang ketujuh adalah mengambil wuduk sebelum kita tidur. Pastikan kita tidur dalam jiwa yang bersih, dalam keadaan tubuh badan kita bersedia, rasa bersih, fresh, dan kita tidur dalam jiwa yang tenang, dalam jiwa yang lapang. So, tahu je lah kalau kita dah ambil wuduk, muka kita rasa sejuk, hati kita rasa damai. So, tidurlah dalam jiwa yang damai dan niatkan supaya Allah kejut kita untuk bangun tahajud, untuk kita bangun qiyamul lail, supaya kita terpilih. Sebab tak semua orang yang akan beruntung untuk terpilih bangun mendirikan qiyamul lail. Allah pilih hanya yang benar-benar dia nak sahaja. Oleh itu, mari kita sama-sama jaga bila kita tidur dalam keadaan berwuduk. InsyaAllah, segala apa yang kita inginkan, doa kita nak bangun tahajud dan qiyamul lail tu akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dan yang terakhir, tips mudah untuk kita bangun qiyamul lail yang terakhir, yang ke-8 adalah sentiasa muhasabah diri dan sentiasalah bertaubat. Kita sebagai manusia ni selalu buat dosa. Kadang-kadang kita tak sedar kita telah sakitkan hati orang lain. Kadang-kadang kita tak sedar kita dah sakitkan hati mak ayah kita. Kita dah sakitkan hati keramat hidup kita. Kita menyebabkan hati kita disakiti dan kita menyakiti hati orang lain. Lalu menyebabkan Allah tak pandang kita dah. So, bila kita nak bangun qiyamul lail ni adalah kita, jiwa kita, persediaan kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Diri kita dah ready dan diri kita dah bersedia. Ya Allah, rindu sangat dengan Allah. Ya Allah, aku rindu sangat nak bertaubat kepadamu, Ya Allah. So, kita selalulah bermuhasabah diri, selalulah merenung kesalahan diri kita yang telah terlampau banyak kita lakukan saban hari. Mengadulah dan beristighfarlah kepada Allah. Semoga Allah pilih kita
untuk sama-sama bangkit mendirikan qiyamul lail, amalan-amalan, aktiviti-aktiviti beribadah yang kita boleh lakukan pada malam hari insya-Allah, sepertiga malam. So, banyakkan muhasabah diri, banyakkan merenung diri. Jangan kita fikir bila seseorang senyap tu maknanya dia ada masalah. Sebenarnya macam Solihah selalu pernah bagi tahu sebelum ni, kita kena sangka baik. Jangan sangka buruk dengan orang. Kadang-kadang sesetengah orang dia mengambil masa untuk muhasabah diri dia, untuk merenung kesilapan yang lalu supaya dia nak sentiasa raih kasih sayang Allah, dia nak dapatkan redha Allah. So, berikan dia masa untuk dia bertenang, berikan dia masa untuk dia berme time dan dengan Allah, bermuhasabah diri, merenung kesalahan lalu. Apa yang telah berlaku ni semuanya ada hikmah. Allah bagi kita ujian sebab Allah sayang kita. Allah nak bagi kita pahala yang banyak. Allah nak kita sentiasa dekat dengan dia. Seperti dalam surah Al-Insyirah, setiap kesusahan pasti ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sebab tu Allah ulang 2 kali dalam surah Al-Insyirah. Peringatan kepada manusia supaya sabar, supaya reda dengan ujian Allah. Apa-apa saja yang berlaku, kita hadapi dengan hati yang tenang, hati yang lapang. Kalau perlu ambil masa untuk segera bertaubat kepada Allah, untuk segera bermuhasabah diri. Sebab diri kita ni memang tak sempurna. Lagi-lagi bulan Ramadan ni kadang-kadang tersedar di hati kita, ya Allah banyaknya kesilapan aku, ya Allah banyaknya kesalahan aku, ya Allah banyaknya aku lalai, banyaknya menyakitkan hati orang, niat aku sering tersasar. So kita ambil masa muhasabah diri kita, cermin diri kita, apa yang kita buat selama ni adakah betul ataupun adakah mengundang kemurkaan Allah. Kita cek satu persatu dan tuliskan di atas kertas. Kalau kita ada masalah, kita tuliskan masalah dan solusinya supaya Allah bantu kita untuk segera selesai dan keluar daripada belenggu masalah ini. Kalau ada masalah, banyakkan sedekah. Sebab sedekah menutup 70 pintu bala dan kekusutan. So, banyakkan bersedekah, banyakkan connection dengan Allah. Connection dengan Allah kena kuat. Jaga ibadah kita, solat awal waktu. Jangan solat tunggang langgang, jangan solat lambat-lambat. InsyaAllah kalau kita sentiasa solat awal waktu, InsyaAllah rezeki kita akan datang dekat kita tepat pada waktunya InsyaAllah. So, solatlah tepat waktu, kita akan dapat rezeki tepat pada masanya InsyaAllah. Salam muhasabah diri. Selamat berpuasa. Selamat berbuka puasa hari ini Ramadan yang ke-26. Dan insyaAllah semoga kita bertemu malam Lailatul Qadar. InsyaAllah malam ni, malam 27 Ramadan. Sama-sama kita niat untuk bangun qiyamul lail dan untuk berme time dengan Allah. Dan segera bertaubat dengan kesalahan dosa kita yang lalu. Semoga Allah redha ke atas perjuangan kita hari ini, hari-hari sebelumnya dan hari-hari yang akan mendatang insyaAllah. Okey, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.